Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali semula ke pembelajaran online kita pada hari ini bersama saya Cikgu Hakimi Adam. Okey, masih lagi dalam modul Fundamental of Injection Molding, dan saya mengharapkan agar para pelajar berada dalam keadaan yang selesa, keadaan yang sihat dan ceria untuk mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada yang setia bersama-sama dengan saya, setia untuk mengikuti program kelas online kita pada hari ini, daripada mula sehinggalah akhir. Saya faham pembelajaran secara online ini bukanlah sesuatu yang mudah, kerana ia sepatutnya pembelajaran melibatkan two-way communication lah. Jadi walau bagaimanapun saya mengharapkan tumpuan sepenuhnya para pelajar dapat berikan kepada apa yang saya cuba bincangkan di sini, dan semoga akan memberi manfaat kepada para pelajar sekalian. Okey, untuk video penerangan ini adalah merupakan video penerangan ketiga yang saya kongsikan, di mana masih lagi di bawah LA3 dan juga masih lagi di bawah TAS 3.3 dan 3.4, iaitu fungsi komponen unit suntikan. Okey, dalam video penerangan yang pertama, kita dah tengok berkaitan dengan injection unit dan hopper, begitu juga dengan magnet. Kemudian dalam video penerangan kedua, saya dah masukkan ataupun saya dah bincangkan berkaitan dengan tajuk nozzle, carriage, barrel, heater pan, thermocouple dan juga check ring. Okey. Dan untuk hari ini tibalah giliran untuk video penerangan yang ketiga, di mana dalam tajuk ini saya akan cuma fokuskan kepada satu komponen saja, iaitu komponen yang saya anggap antara komponen yang paling penting dalam proses pengacanan, iaitu reciprocating screw ataupun skru salingan, di mana skru ini terdapat di dalam barrel. Inilah yang merupakan nyawa ataupun nadi kepada proses pengacanan suntikan itu sendiri. Sebab di sinilah yang akan menentukan kawalan yang kita dapat buat dengan baik daripada bahagian skru reciprocating screw ini ataupun skru salingan ini. Inilah yang akan menentukan kualiti produk yang kita hasilkan. Sebab apa saya kata begitu? Sebab di dalam ini jugalah di sini jugalah yang akan menentukan kualiti produk kita. Biasanya bergantung direct kepada sejauh mana kita dapat mengawal kelikatan material, di mana kelikatan material itu pula bergantung kepada bahagian reciprocating screw ini, di mana penghasilan haba daripada reciprocating screw ini akan mengambil lebih kurang 80% daripada sumber tenaga bagi mencairkan ataupun meleburkan lemburan tersebut. Nanti kita akan tengok satu persatu dengan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Okey, di sini pula adalah apa yang kita bincangkan tadi, bahawa inilah yang dinamakan sebagai reciprocating screw, skru salingan. Kalau para pelajar masih ingat lagi dalam video pertama, video kedua yang lepas, dan tajuk yang sama, kita dah lihat komponen-komponen mesin, dan juga kita juga melihat pengubahsuaian ataupun revolusi ataupun inovasi yang dilakukan, penambahbaikan yang dilakukan terhadap unit suntikan, khususnya pada bahagian skru ini. Okey, di mana kita lihat
dalam dua slide yang dua video penerangan yang terdahulu, terdapatnya tiga unit suntikan yang berbeza yang melalui proses penambahbaikan, di mana terdapat untuk permulaan injection unit ataupun unit suntikan ini kita namakan sebagai single stage plunger unit. Okay. Yang kedua kita namakan two stage screw plunger, dan yang ini adalah yang peringkat ketiga yang ada sehingga hari ini, iaitu reciprocating screw. Okay, ini adalah merupakan kaedah yang terkini lah, yang kita guna pakai sehingga hari inilah, ya. Okey, reciprocating screw ini memainkan peranan di mana dengan satu komponen mesin, iaitu sebatang skru ini, ia memainkan dua peranan. Kalau kita bandingkan dengan yang terdahulu, jenis suntikan terdahulu, di mana kalau two stage screw plunger, dia ada dua komponen berbeza dan memainkan peranan masing-masing, iaitu skru dan juga plunger. Tapi yang ini adalah menggabungkan di antara kedua-dua tersebut, kedua-dua fungsi tersebut, di mana fungsi skru iaitu pengambilan material di sini, ya, bila skru berfungsi dan material akan masuk dan berkumpul di depan, itu fungsi yang pertama. Okay, fungsi kedua adalah dia bertindak sebagai plunger, di mana dia akan menyuntik material yang berkumpul di depan skru tip ini ataupun hujung skru ini, disuntik masuk ke dalam acuan. Itu dua fungsi yang dilaksanakan secara silih berganti, ya. Selepas pengambilan material, proses suntikan, lepas tu pengambilan material semula dan proses suntikan semula. Jadi fungsi itu dimainkan oleh satu unit komponen mesin, tetapi menjalankan dua fungsi yang berbeza. Sebab itulah jenis injection unit ini kita namakan sebagai reciprocating screw. Okey, terdapat beberapa bahagian-bahagian kita boleh lihat daripada nama-nama yang diberikan pada komponen-komponen tertentu kepada reciprocating screw itu sendiri. Okey, di bahagian depan ni ada check ring ataupun check valve. Okey, yang ini adalah check valve ataupun check ring. Di bahagian depan ni screw tip ataupun torpedo. Selangan di antara flight, ini kita panggil nama flight, ya. Yang skru berbenang ni kita namakan sebagai flight. Okey, selangan di antara flight ni, jarak di antara flight ke flight yang lain ni kita namakan pitch. Okey, yang kedua adalah helix angle ataupun sudut helix. Okey, seterusnya kedalaman di antara bahagian atas flight hingga ke bahagian root. Bahagian tengah ni kita panggil bahagian root. Kedalaman tu adalah kita namakan sebagai channel depth. Dan ini pula adalah length ataupun flight width. Okay? Flight width ataupun juga dikenali sebagai nama length. Okay. Di mana skru ni kita boleh bagikan kepada tiga bahagian utama ataupun tiga zon yang utama. Okay. Zon yang pertama di bahagian belakang sini kita namakan feeding zone, zon suapan. Zon kedua adalah transition zone ataupun zon peralihan, ataupun nama lain bagi zon ini adalah compression zone. Dan zon yang di bahagian hadapan sekali ini kita namakan sebagai metering zone. Okay. Saya harap para pelajar cuba familiarkan nama-nama ni dalam bahasa Inggeris lah, sebab ini lebih mudah untuk kita faham lah. Sebab dalam bahasa Malaysia takut terjemahannya tidak sampai pada maksud yang ingin disampaikan sebenarnya. Okay, jadi harap bolehlah para pelajar familiar ataupun biasakan diri dengan istilah-istilah yang digunakan
nama-nama komponen yang dinamakan dalam bahasa Inggeris. Okey, kita pergi satu persatu dari segi pengenalan berkaitan dengan skru, reciprocating screw itu sendiri. Kita pergi satu persatu. Saya cuba kongsikan apa yang maklumat yang dipaparkan di sini. Okey, yang pertama tu adalah merupakan pusat utama dalam komponen sistem injection adalah skru lah. Okay, macam saya sebut tadi, ia adalah merupakan nadi kepada proses injection itu sendirilah. Okay, fungsi utama skru adalah untuk menyuntik material ke dalam acuan. Dalam fasa metering, reciprocating screw bertindak sebagai skru, manakala dalam fasa injection, skru bertindak perlahan sebagai rem ataupun piston ataupun pelanja untuk menyuntik plastik cair ke dalam kaviti acuan. Okey, untuk proses injection ni kita ada dua, sebagaimana yang kita tahu, kita ada dua fasa, iaitu fasa metering dan juga fasa suntikan lah di sini. Okey, fasa metering adalah fasa pengambilan material, okey, yang dimainkan oleh skru sebagaimana two stage screw plunger yang reka bentuk unit suntikan kalau zaman-zaman yang terdahulu lah. Okay. Yang kedua, skru yang sama, reciprocating screw ini bertindak sebagai plunger. Apa beza bertindak sebagai skru dan apa pula beza bila dia bertindak sebagai plunger? Okey, bila mana dia bertindak sebagai skru, dia punya motion ataupun pergerakan secara berputar. Okay. Pergerakan skru adalah secara berputar. Okay. Bila dia berputar, material akan masuk melalui flight yang ada dan berkumpullah di bahagian hadapan skru tip tadi. Manakala apabila dia bertindak sebagai piston ataupun plunger tadi, skru tersebut tidak berputar. Dia bergerak sebagai suatu solid cylinder, solid cylinder ataupun silinder yang padu, dan bergerak ke hadapan untuk menolak material masuk ke dalam acuan. Okey. Okey, antara komponen ataupun antara bahagian kecil yang memainkan peranan penting bagi menjayakan reciprocating screw ini, memainkan kedua-dua peranan adalah satu komponen yang kita namakan sebagai check ring di sini. Okey. Sekiranya check ring ada di pada bahagian skru tersebut, maka dia boleh menjalankan kedua-dua fungsi. Tetapi sekiranya check ring ini tidak berada pada skru tersebut, agak sukar untuk kita menjalankan kedua-dua fungsi tersebut. Jadi check ring ini penting bagi menjayakan tugas reciprocating screw menjalankan kedua-dua operasi secara silih berganti. Okey. Okey, ini adalah serba sikit berkaitan dengan design ataupun reka bentuk skru yang terdapat di dalam barrel lah. Skru, reciprocating skru lah. Okey, perbezaan dari segi binaan flight utamanya. Okey, perbinaan flight dan juga channel depth yang berbeza di sini adalah sebenarnya bukan berhubung kait dengan proses peleburan material itu sendiri. Jadi di sini saya tidak berhasrat untuk menguraikan dengan lebih lanjut satu persatu kerana ia agak kompleks dan akan memakan masa lah. Jadi saya tinggalkan di sini dalam keadaan di mana para pelajar setakat ketahui bahawa di dalam reka bentuk skru ini terdapat beberapa jenis ataupun beberapa bentuk reka bentuk tersebut lah yang mempunyai fungsi, kebanyakan berfungsi untuk memperbaiki proses pencampuran material ataupun peleburan material di dalam barrel.
Okey, saya rasa cukup pengetahuan setakat itu berkaitan dengan reka bentuk skru. Okey, seterusnya seperti yang kita tengok tadi, terdapat 3 pembahagian pada sebatang skru selingan. Terdapatnya 3 pembahagian, 3 zon, feeding zone, compression ataupun transition zone dan juga metering zone. Okey, di bahagian depan ni kita terdapatnya check ring ataupun check valve. Okey, ini adalah sedikit pengenalan lah berkaitan dengan sebatang reciprocating screw, ya. Okey, ini kita pergi lebih dalam sikit, lebih detail sikit berkaitan dengan bahagian-bahagian yang terdapat pada sebatang reciprocating screw. Okey, tadi kita dah lihat dah sedikit pengenalan berkaitan dengan bahagian-bahagian ini. Jadi kita pergi lebih lanjut di sini, pengenalan lebih lanjut di sini. Okey, ini yang kita namakan root diameter. Bahagian dalam ni kita panggil root diameter lah, ataupun garis pusat root. Okey. Kemudian yang setiap berbenang ni kita namakan sebagai flight. Okey, sekali lagi saya ceritakan. Okey, dia punya kelebaran ini sama ada kita namakan sebagai flight width, kelebaran flight, ataupun juga dikenali dengan nama length. Okey. Dan kedalaman saluran ini diukur daripada bahagian atas flight ini hingga ke bahagian root. Okey, kedalaman ni kita panggil channel depth. Okey, ataupun kedalaman saluran. Okey, dan selangan ataupun frekuensi di antara satu flight dengan flight yang lain, yang ini kita namakan sebagai pitch. Dan sudut kecondongan bagi flight ini kita namakan sebagai helix angle. Itu adalah antara butiran yang lebih terperinci berkaitan dengan sebatang skru salingan. Okey, dari mana diameter skru dikira daripada atas flight, bahagian atas, hingga ke bahagian paling bawah pada flight yang sama. Itu adalah diameter bagi skru ataupun garis pusat bagi skru tersebut lah. Okey, kita tengok tadi ada 3 zone di situ, di mana feeding zone ni adalah satu zone di mana terdapatnya channel depth yang lebih dalam berbanding dengan bahagian-bahagian yang lain dan berada dalam keadaan yang stabil, ya. Dan ia meliputi kepanjangan pada feeding zone ni lebih kurang 30 hingga 50% daripada panjang keseluruhan skru. Ini adalah untuk membolehkan rising kita yang pada permulaannya berbentuk perpejal untuk masuk dan memberi ruang dan juga masa untuk butiran material tersebut untuk melebur, ya. Itu adalah tujuan feeding zone mempunyai jarak kepanjangan yang lebih tinggi berbanding dengan zon-zon yang lain. Okey, setelah material melalui feeding zone, okay, selepas habis feeding zone, ia akan masuk kepada compression zone, zone yang di bahagian tengah, yang juga kita namakan sebagai transition zone. Pada ketika ini kedalaman channel depth kurang daripada kedalaman pada feeding zone, kerana pada bahagian ini kebanyakan butiran sudah mula asalnya bentuk material dan bentuk perpejal ini telah mula melebur, dan ada yang telah melebur sepenuhnya, okay, di bahagian zone compression ataupun zone metering ini. Okay. Dan seterusnya apabila dia terus ke hadapan, ia akan masuk ke dalam zone metering. Okay. Pada bahagian zone metering ini seharusnya kesemua, okay, bahan-bahan yang melalui feeding zone dan compression zone ini sepatutnya telah melebur sepenuhnya. Okay. Ini untuk memberi ruang ataupun menyediakan leburan tersebut sebelum disuntik ke dalam acuan. Okay. Sebagaimana yang saya bincangkan tadi ataupun saya sebut tadi, bahawa pada reciprocating screw ni adalah merupakan satu tempat
penjanaan haba berlaku, di mana haba yang terbentuk tersebut akan membolehkan peleburan butiran material ini berlaku, di mana untuk heater band ataupun sistem pemanas pada barrel cuma mengambil lebih kurang 20% saja sumbangan kepada haba yang diperlukan untuk meleburkan material. Sementara pada bahagian skru ini, pada bahagian skru lah khususnya, skru salingan ini khususnya, ia menyumbangkan lebih kurang 80% daripada haba yang diperlukan untuk meleburkan butiran material. Jadi proses putaran skru dan proses tolakan skru ini akan menjana haba tersebut yang kita panggil sebagai proses penjanaan itu kita panggil sebagai shear rate, dan haba yang terbentuk kita panggil sebagai shear head. Okay. Jadi ini berlaku disebabkan oleh geseran ataupun geseran yang berlaku di antara butiran material dengan material itu sendiri, material dengan barrel dan juga material dengan skru. Okay. Itu yang menyebabkan peningkatan haba sehingga 80% daripada keperluan. Okey, di sini sedikit saya kongsikan berkaitan dengan fungsi check ring di sini. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahawa check ring ini adalah merupakan satu komponen yang membolehkan skru ini memainkan kedua-dua peranan silih berganti, di mana pada check ring ini semasa pengambilan material berlaku, material yang daripada bahagian dalam skru ini, iaitu daripada feeding zone, compression dan metering zone akan bergerak ke hadapan dan secara tidak langsungnya akan menolak check ring ke hadapan dan membuka satu ruang di sini untuk membenarkan laluan material berkumpul di hadapan skru tip. Itu dalam keadaan metering, pengambilan material, di mana skru material akan bergerak melalui flight yang ada di sini dan ke hadapan. Material akan bergerak ke hadapan, jadi akan menolak check ring itu ke hadapan. Manakala apabila fasa suntikan berlaku, material yang ada di hadapan ini apabila ditekan oleh skru, maka ia akan cuba bergerak ke segenap arah, termasuk ke belakang, ke hadapan dan ke belakang. Apabila ia bergerak ke belakang, material tersebut secara automatiknya akan menolak check ring ini kembali semula ke kedudukan asal, pada kedudukan seat yang ada di sini. Ini adalah seat kita panggil. Okay. Ini menyebabkan laluan untuk material itu kembali ke belakang telah tersekat di sini. Jadi material gagal untuk masuk semula ke dalam skru, dan di pilihan yang ada untuk material tersebut adalah terpaksa ditolak masuk ke dalam acuan. Okay. Ini adalah sedikit peranan check ring yang saya sebutkan tadi sebagai merupakan komponen yang memberi fungsi salingan kepada reciprocating screw itu sendiri. Okey, ini kita tengok sikit jenis-jenis skru salingan lah. Okey. Seperti mana yang kita tengok tadi, pelbagai reka bentuk skru salingan yang kita tunjukkan tadi, terutama sekali daripada reka bentuk flight kita. Okay. Di sini juga walaupun dia lebih kurang sama, tetapi ada sedikit perbezaan lah di sini. Okey, kalau kita tengok untuk skru yang pertama, skru reciprocating yang pertama ni, okay, mana kita dapati bahawa terdapat tiga untuk ketiga-tiga zon yang terdapat pada skru tersebut ada perbezaan di segi jarak, jarak setiap zon tersebut.
Kalau kita lihat di sini jarak untuk feeding zone di sini, begitu panjang. Compression zone-nya sedikit saja, dan untuk metering zone agak sederhana panjang. Jadi ini dikhususkan untuk material polyethylene. Material polyethylene ini bukan hanya sebenarnya untuk material polyethylene saja, tetapi dia juga digunakan untuk material-material yang kita kelaskan sebagai material semi-crystalline. Material semi-crystalline. Mungkin para pelajar bolehlah kalau dah terlupa apa dia material jenis semi-crystalline, bolehlah kembali ke slot berkaitan dengan material yang telah saya kongsikan sebelum ini dalam kalau tak silap saya dalam slot yang keempat ataupun yang ketiga. Jadi para pelajar semua bolehlah kembali kepada slot tersebut, sekiranya sudah terlupa apakah yang dimaksudkan semi-crystalline material. Semi-crystalline material ni yang mempunyai karakteristik yang tersendirilah, di mana material ini mampu untuk menahan sejumlah haba, dan akan membebaskan ataupun akan meleburkan material tersebut secara sekaligus apabila mencapai tahap maksimum penahanan dia. Sebagai contohnya, di sini kalau para pelajar boleh bayangkan sebuah empangan air yang besar, di mana fungsi empangan tersebut adalah untuk menakung sejumlah air. Jadi sepanjang masa penambahan air akan ditampung oleh empangan ini, sama ada daripada sungai ataupun daripada air hujan dan sebagainya, sehingga satu ketika di mana tahap kuantiti air tersebut telah melebihi daripada had yang mampu ditampung oleh empangan tersebut, maka berlakulah pecahan pada empangan tersebut, ataupun empangan tersebut terpaksa dibuka untuk melepaskan air keseluruhannya. Itulah keadaan ataupun fenomena yang mungkin berlaku bagi material semi-crystalline ini, di mana material semi-crystalline ini mampu untuk menahan sejumlah haba tertentu sehingga ke tahap maksimum, bermakna material tidak akan melebur mengikut kepanan suhu, sehingga satu peringkat ataupun satu had suhu tertentu, apabila mencapai limit tersebut, keseluruhan material tersebut akan dileburkan sekaligus. Itu apa yang kita boleh baca daripada reka bentuk acuan, dan apa yang kita boleh baca daripada karakteristik ataupun karakter material jenis semi-crystalline. Dan untuk ini jugalah, sebab itulah di sini compression zone ni terlalu pendek, sebab pada ketika ini keseluruhan material telah melebur sepenuhnya. Penahanan maksimum sehingga setakat ini saja. Sampai di sini tahap ataupun had limit paling maksimum penahanan, selepas itu dileburkan sepenuhnya hingga ke bahagian hadapan. Itu bagi material semi-crystalline lah. Yang kedua ni adalah satu lagi jenis material yang kita khususkan untuk nylon screw. Macam saya katakan tadi juga, bukan hanya untuk nylon screw sahaja. Sebenarnya ia untuk material-material yang kita namakan sebagai amorphous material. Itu pun para pelajar boleh dapat daripada slot bahagian material yang saya kongsikan terlebih dahulu. Di mana pada bahagian ini peleburan berlaku secara berperingkat. Sedikit demi sedikit, peleburannya tidak sebagaimana semi-crystalline yang melebur serentak.
bagi material amorphous, peleburan akan berlaku secara berperingkat daripada belakang hinggalah ke bahagian hujung. Itu adalah karakteristik untuk material amorphous. Okey, dan seterusnya kat sini adalah untuk PVC screw, di mana kalau kita lihat di sini perbezaan antara PVC screw dengan screw yang lain yang ada di atasnya adalah di bahagian check ring di bahagian hadapan. Kerana tidak terdapatnya check ring di sini. Ini disebabkan oleh kerana PVC material ini adalah sejenis material yang cukup sensitif kepada haba, di mana sekiranya terdapat haba yang sedikit berlebihan daripada hadnya ataupun tempoh masa yang berlebihan ia berada di dalam barrel, maka ia akan mudah terbakar. Jadi untuk mengelakkan contamination ataupun uneven color terjadi pada produk kita, iaitu mungkin terdapat warna hitam, warna terbakar pada produk yang kita hasilkan. Ini disebabkan sekiranya kita letakkan check ring di bahagian hadapan sini, di bahagian inilah yang terdapat potensial ataupun potensi untuk material tersebut tertinggal dan berlakunya fenomena ataupun berlakunya keadaan terbakar pada bahagian cek bahu ini. Jadi material yang berada di bahagian bawah cek bahu yang terbakar itu yang akan menyebabkan setiap kali proses injection berlaku akan memperlihatkan pada kita tanda warna hitam pada produk kita. Ini adalah merupakan produk yang ditolak ataupun produk yang reject. Jadi bagi mengelakkan perkara berikut berlaku, dari segi design ataupun reka bentuk skru ini, kita tidak meletakkan check ring di bahagian hadapan. Walau bagaimanapun kita boleh kawal kelikatan tersebutlah dengan jenis nozzle ataupun jenis smear tip pada hujung skru tersebutlah, ya. Okay, antara fungsi lain pada bahagian reciprocating screw ini adalah yang pertamanya adalah untuk memindahkan butiran material lah. Okay, kita lihat daripada feed throat di sini, material dimasukkan dalam hopper, dan pada feed throat ini ada material disalurkan masuk ke dalam barrel melalui feed throat di sini, dan material tersebut dipindahkan daripada bahagian hadapan dengan mekanisme putaran skru ini. Jadi material akan mengalir melalui flight yang ada dan berkumpul di bahagian skru. Pada masa yang sama, peleburan berlaku disebabkan oleh haba yang dijanakan dan juga haba daripada heater band di bahagian barrel. Dan untuk fungsi kedua, semasa pemindahan itu juga pemindahan, pemanasan, peleburan kan juga berlaku di sini adalah pencampuran secara berterusan, di mana terutamanya untuk material-material yang mempunyai pewarna yang dicampurkan dengan pewarna untuk memberi warna pada produk kita. Ini ia memerlukan pencampuran yang sebati ataupun yang kita lebih kenali dengan homogen. Okay? Jadi bahagian ini memainkan peranan yang penting untuk memastikan pencampuran tersebut adalah sempurna sebelum kita lakukan proses suntikan ke dalam acuan. Okay, ini saya kongsikan sedikit thermoset screw. Kita lihat sikit ciri-cirinya. Yang pertama adalah yang menggunakan material thermoset lah, sebab dia adalah injection molding jenis thermoset. Jadi yang menggunakan material thermoset. Yang kedua, dari segi material thermoset ni, ia akan cure, masak ataupun mengeras, okay, apabila dikenakan haba yang tinggi. Okay, jadi kawalan haba sangat penting di sini untuk memastikan material tersebut tidak mengeras sebelum disuntik ke dalam acuan. Jadi material ini juga adalah bersifat menghakis. Jadi penggunaan barrel dan juga skru yang dilapisi dengan bahan-bahan yang boleh menahan kakisan ini sangat pentinglah. Okay.
Pada bahagian injection unit ini juga, bagi thermoset skru ni ataupun bagi proses injection molding thermoset ni, perlulah dibekalkan dengan water jacket ataupun dengan sistem penyejukan, saluran sistem penyejukan bagi memastikan haba pada bahagian barrel tersebut boleh dikawal bagi mengelakkan proses pengerasan itu berlaku, ya. Itu sebuah sikit berkaitan dengan ciri-ciri bagi skru thermoset untuk proses injection molding thermoset. Okey, di sini sedikit perbezaan kita lihat secara sepintas lalu. Okey, ini perbezaan di antara reciprocating thermoplastik juga reciprocating thermoset, perbandingannya. Okey, terlebih dahulu kita lihat dulu di gambar rajah ni, macam saya sebutkan tadi bahawa pada bahagian barrel tersebut terdapatnya water jacket ataupun saluran air yang dibekalkan bagi mengawal suhu kepanasan pada barrel tersebut lah. Okay. Itu ciri khusus bagi skru ataupun barrel untuk proses thermoset lah. Dan kita lihat di sini, di segi perbandingan beberapa ciri yang ada di sini. Okey, yang berwarna merah ni adalah menunjukkan reciprocating screw bagi thermoplastik, dan yang hitam ni adalah menunjukkan reciprocating bagi thermoset, ya. Begitu juga dengan yang lain-lain. Okey. Okey, kalau kita perhatikan dari segi saiz kepanjangan thermoset, kita dapati L/D ratio ataupun nisbah panjang berbanding dengan diameter skru tersebut adalah bagi thermoplastik adalah 20:1 hingga 30:1. Ya, ini menunjukkan panjang skru tersebut lah berbanding dengan thermoset skru, di mana L/D ratio dia adalah 12:1 hingga 16:1. Hampir separuh daripada kepanjangan skru salingan jenis thermoplastik, ya. Kita lihat sini saiznya perlu lebih pendek lah. Ini disebabkan oleh sekiranya kita menggunakan skru yang bersaiz panjang, ia akan menyumbang kepada penjanaan haba yang tinggi. Okay, jadi ini amat diberi perhatian lah dalam proses thermoset supaya tidak berlaku curing tadi, tidak berlaku proses pengerasan tadi. Okey, yang kedua adalah compression ratio. Compression ratio ni adalah perbezaan kedalaman flight. Bila kita bandingkan pada bahagian feeding zone, bahagian hujung, dan juga bahagian hujung skru, iaitu pada bahagian metering zone. Ini perbezaan dia. Rasionya adalah bagi thermoplastik 1.5:1 hingga 4.5:1 berbanding dengan reciprocating screw bagi thermoset hanya sekitar 1:1 hingga 1.3:1. Ini menunjukkan perbezaan kedalaman yang begitu slightly, sangat kecil nilai perbezaannya. Bermaksud daripada hujung feeding zone di sini hingga ke hujung metering di sini, kedalaman bahagian flight ni hampir sama ketebalannya ataupun kedalamannya. Itu yang dimaksudkan di sini. Okey, untuk material thermoset pula, bagi khusus untuk phenolic, salah satu daripada material thermoset, ia tak memerlukan check valve di sini. Okey, tak memerlukan check valve di sini. Tapi dia dibantu untuk mengelakkan drooling ataupun lelehan di hujung nozzle adalah dengan menggunakan smear tip screw. Okey, skru yang berbentuk moncong lembing yang tajam di bahagian hadapan. Okey, manakala untuk check valve pula, untuk thermoplastik, ia bertindak sebagai check valve yang boleh menghalang
daripada material yang disuntik kembali ke dalam skru. Tetapi untuk thermoset material, skrunya ataupun check ringnya, ada check ring tetapi dia berbentuk free flow valve, iaitu dia membenarkan aliran ke hadapan dan ke belakang. Itu perbezaannya. Dan bagi material, sebenarnya kita tengok sebelum ni, bagi material ataupun bagi proses thermoset ini perlukan material yang mempunyai rintangan terhadap kakisan lah. Bagi sebab material thermoset ini adalah merupakan mempunyai ciri-ciri menghakis pada material tersebut. Seterusnya kita akan bagi satu persatu ciri-ciri khusus yang terdapat pada skru salingan kita. Antara lain ada L/D ratio. Yang kedua adalah screw profile. Yang ketiga channel depth. Yang keempat compression ratio dan juga healing angle. Kita akan lihat kesan-kesan terhadap perubahan pada kelima-lima ciri yang kita khususkan di sini. Okey, yang pertama L/D ratio, iaitu nisbah kepanjangan skru berbanding dengan diameter skru tersebut lah. Okey, di mana bagi proses termoplastik injection molding, biasanya nisbah L/D ratio adalah lebih kurang, yang biasa kita gunakan adalah dalam nisbah 20:1, bermaksud kalau 1 milimeter diameter skru, mana 20 milimeter panjang skru tersebut. Okey, sekiranya 1 cm diameter skru, bermakna panjang skru tersebut adalah 20 cm. Itu dari segi nisbahnya lah. Tetapi bagi proses-proses lain, terutama sebagai extrusion ataupun penyempritan, iaitu nisbahnya lebih tinggi lah, sehingga boleh mencapai 30:1 ataupun lebih tinggi daripada itu. Okey, kita lihat apakah kesan kepada perubahan bagi L/D ratio ni. Antara lain adalah dari sudut shear heat ataupun shear rate yang saya bincangkan tadi, bahawa pada bahagian skru ini terjananya haba yang disebabkan oleh shear ataupun ricihan ataupun geseran. Sekiranya terlalu tinggi haba itu berlaku, maka akan berlakulah proses degradation, iaitu penurunan dari segi kekuatan material tersebut. Nanti kita boleh bincang lebih lanjut dalam mungkin dalam kelas-kelas yang akan datanglah berkaitan dengan degradation ini. Okey, seterusnya saiz skru yang panjang berbanding dengan diameternya ni akan menyediakan satu ruang penyambatian yang lebih baik lah, sebab dia mempunyai jarak transition yang panjang. Jadi sepanjang pergerakan tu boleh membantu dari segi homogen bagi ataupun penyebatian bagi lepuran tersebut lah. Itu antara ciri-cirinya lah, ataupun antara kesan yang boleh kita lihat untuk perubahan pada L/D ratio. Ini pula adalah channel depth. Kita dah lihat tadi bagaimana kedalaman di within zone lebih besar ataupun lebih tinggi berbanding di material zone. Bagi channel depth yang lebih cetek ataupun lebih kecil, ia akan menyebabkan expose ataupun sentuhan material tersebut kepada kepanasan suhu barrel lebih hampir ataupun lebih memberi kesan, boleh lebih efektif. Itu yang pertama, sekiranya kita menggunakan channel depth yang cetek. Ia akan meningkatkan shear heat disebabkan oleh geseran yang lebih kerap ataupun lebih banyak berlaku sekiranya channel depth tersebut kecil ataupun cetek. Dan dari segi pengumpulan material pula akan mengurangkan kuantiti tersebutlah, disebabkan oleh ruang channel depth ni adalah ruang di mana akan diisi oleh material. Sekiranya channel depth ini
dalam ataupun deep, maka banyaklah material yang boleh berkumpul di situ. Okey. Dan begitulah yang sebaliknya, sekiranya channel depth yang lebih dalam kita gunakan, maka ia akan mengurangkan sentuhan, ia akan mengurangkan juga shear heat ataupun shear rate tadi, dan ia akan menambahkan jumlah pengumpulan material. Ya, itu adalah antara perkara yang mungkin berlaku yang berkaitan dengan perubahan dari segi kedalaman channel depth. Okey, ini pula skru profile. Skru profile adalah satu profile skru yang dikira berdasarkan bilangan flight pada setiap zon ataupun volume material pada setiap zon. Okey. Jadi kat sini, kalau kita lihat kat sini adalah nisbah skru profile yang dikira kalau 10 ni merujuk pada bilangan flight pada bahagian feeding zone, 5 ni adalah bilangan flight pada transition zone ataupun compression zone, dan yang hujungnya adalah bilangan flight pada metering zone. Okay, itu adalah mengikut bilangan pada skru tersebut lah, bilangan flight pada skru tersebut lah. Jadi kita boleh hitung flight ataupun kita boleh dapatkan volume ataupun isi padu material di bahagian feeding zone berbanding transition dan juga metering. Okey, antara kesan yang kita boleh dapat di sini pada feeding zone, sekiranya feeding zone itu panjang, ia hasilkan pengeluaran yang lebih besar. Ini yang kita lihat tadilah. Yang kedua, transition zone yang lebih panjang akan mengurangkan shear heat dan menyediakan masa yang lebih panjang untuk material tersebut melebur. Sementara pada bahagian metering zone yang lebih panjang akan menghasilkan pumping pressure ataupun tekanan mengepam yang lebih baik bagi membantu melancarkan proses injection. Itu ada sebuah sedikit berkaitan dengan skru profile. Mungkin kita boleh bincang lebih lanjut apabila kita jalankan face to face learning nanti. Ini pula adalah compression ratio ataupun nisbah mampatan, iaitu diambil kira perbezaan di antara volume ataupun kedalaman channel depth pada feeding zone kita bandingkan dengan kedalaman channel pada metering zone. Bagi material termoplastik biasanya antara 1.5 nisbah 1 hingga 4.5 nisbah 1 bagi termoplastik material, manakala bagi general purpose biasanya di antara 2.5 nisbah 1 hingga 3.0 nisbah 1. Itu adalah compression ratio bagi skru salingan. Manakala bagi thermoset pula, kita lihat tadilah perbezaan dia hampir tidak ketara lah dari segi perbezaan kedalaman flight pada reciprocating thermoset. Okey, berbalik pada kesan dia, compression ratio yang lebih tinggi menyebabkan shear heat yang dikenakan pada material lebih tinggi, lebih mudah untuk menghasilkan lemburan yang seragam dan juga sebati, dan ia juga berkecenderungan untuk menghasilkan stres bagi setengah material. Itu berkaitan dengan compression ratio. Okey, akhir sekali berkaitan dengan Healy angle ataupun kecondongan flight itu sendiri. Di mana kebiasaannya kecondongan standard yang biasa digunakan oleh pengelola skru ini adalah 17.6568 degree kecondongan. Sekiranya kita mengubah kecondongan, apa yang kita boleh dapat, bila kita mengecilkan sudut Healy angle, ini akan menyebabkan meningkatnya panjang paksi lebur dan memerlukan skru yang lebih panjang dan masa yang lebih lama sekiranya kita kecilkan sudut Healy angle. Yang kedua, menyalurkan material yang stiffness yang lebih tegar dengan lebih mudah menggunakan daya torque yang lebih rendah. Dan yang ketiga adalah mengurangkan kadar pemplastikan.
ya, sebab dia punya salurannya semakin mengecil. Saluran pada flight itu menjadi semakin mengecil disebabkan oleh pengurangan split angle tadi. Okey, itu sebuah sikit yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan skru salingan, khususnya ya untuk video penerangan ketiga ini. Saya pun tak berharap untuk memanjangkan lagi video ini sebab ini pun dah hampir dah melebihi 50 minit ya. Jadi saya bimbang akan mempengaruhi tumpuan para pelajar sekalian. Jadi di sini sebagai satu alternatif saya dah nyatakan sebelum ni, sila pergi ke website atau channel YouTube yang saya bina untuk mungkin lebih mudah capaian sekiranya para pelajar menghadapi apa-apa kesukaran lah untuk akses pada platform yang telah dibina oleh JTM. Jadi sehingga di sini dulu untuk kelas online kita pada hari ini berkaitan dengan reciprocating screw. Jadi saya mengharapkan para pelajar mampulah untuk mendapat sebanyak yang mungkin apa yang saya kongsikan tadi. Okey. Dan saya juga mengharap kesetiaan para pelajar untuk terus bersama-sama dengan saya sepanjang 13 minggu slot pelajaran ataupun pembelajaran online ini. Jadi sampai di sini dulu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.